Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat dan juga Dr. Zawiyah. Uh, Pembentangan kali ini kumpulan kami akan membentangkan tentang analisis kajian persepsi terhadap masyarakat anti vaksin di Malaysia. Jadi kumpulan kami ini terdiri daripada 5 orang yang mana terdiri daripada Adrian Tanasugang, anak Douglas Anton, dan saya sendiri Muhammad Izham bin Ahmad dan Hasif bin Muhammad, Ashraf Farhan bin Safi dan juga Hadira binti Zarudin. Okey. Terusnya, okey, baik. Pengenalan tentang sejarah penolakan vaksin ni sebenarnya bermula daripada tahun 1800 lagi. Yang mana masa tu manusia ketika tu dia menolak vaksin untuk penyakit cacar air. Yang mana ianya diambil daripada lepuhan kulit pesakit. Jadi alasan-alasan yang golongan anti vaksin ni bagi adalah mereka mempertikaikan dari segi kebersihan, keselamatan dan juga ia melanggar hukum agama. Okey. Di Malaysia juga contoh penyakit seperti batuk kokol, difteria dan tetanus mulanya pada ketika tu telah lenyap sejak tahun 2000, tapi penyakit tu muncul balik disebabkan sikap golongan anti vaksin ni, dia menolak proses vaksinasi ni, seterusnya menyebabkan virus-virus ni timbul semula. Okey. Jadi reaksi negatif dari pendukung gerakan anti vaksin ni terhadap kempen vaksinasi COVID-19 ni, ianya kita pandang amat menjengkelkan lah. Malah turut mendatangkan bahaya kepada semua rakyat termasuk yang sudah divaksinasi. Jadi isu sekarang ni adalah berkaitan dengan keselamatan. Okey, seterusnya. Baik, objektif kajian untuk kami punya tajuk ni, kita terbahagi pada 3 objektif lah. Jadi yang pertamanya kita akan mencari punca sebenar, punca penolakan ni. Jadi punca ni kita nak mengenal pasti punca penolakan vaksin di kalangan kelompok yang menolak vaksin ni. Okey. Kita nak tahu punca apa sebenarnya yang dia tolak sebenarnya vaksin ni lah. Jadi yang keduanya adalah berkaitan dengan masyarakat. Kita nak mengkaji persepsi masyarakat ni terhadap golongan-golongan yang menolak vaksin ataupun anti vaksin ni lah. Okay. Jadi yang ketiga, objektif kajian ni adalah berkaitan dengan kepentingan. Okay. Kita nak menganalisis kepentingan vaksin ni terhadap masyarakat semasa pandemik COVID-19 ni. Okay. So itu adalah 3 objektif utama dalam kajian analisis kajian kami, kumpulan kami ni lah. Okey, seterusnya. Okey, so kita tengok dulu dia punya definisi tajuk kajian. Okey, di mana sumbernya kita ambil daripada DVP lah. Okey, analisis adalah satu penyelidikan atau huraian sesuatu seperti keadaan, masalah, persoalan dan lain-lain untuk mengetahui pelbagai aspek. Okay, secara terperinci dan juga mendalam. Okay, itu analisis. Seterusnya adalah kajian. Kajian ni adalah satu kegiatan untuk kita mengkaji ataupun kes kajian tentang sesuatu isu tu berdasarkan data, maklumat dan apa-apa maklumat yang terperinci untuk dikumpulkan dalam jangka masa yang tertentu. Okay, itu adalah kajian. Okay, seterusnya adalah masyarakat. Masyarakat ni kita tengok adalah satu kumpulan manusia yang hidup bersama di satu tempat dengan aturan dan cara tertentu lah. Okey, seterusnya adalah anti vaksin. Jadi anti vaksin ni, perkataan anti itu sendiri adalah bermaksud dengan tidak suka. Jadi vaksin ni pula kita sedia maklum adalah satu sediaan bakteria ataupun virus yang sudah mati atau dilemahkan untuk disuntik ke dalam badan manusia untuk dijadikan sebagai antibody tambahan untuk manusia itu sendiri. Jadi anti vaksin ini sendiri menunjukkan bahawa seseorang itu yang tak suka kepada
vaksin. Okey. Baik, seterusnya akan sambung. Okey, teruskan. Assalamualaikum. Saya akan meneruskan perbincangan kami dengan kajian literatur ataupun sorotan kajian. Yang pertama, kita telah mengumpulkan 5 sorotan kajian iaitu daripada Jolene Rometa, J. Zhang, P. Davis, Mufti Wilayah Persekutuan dan M. Claramita. Pertama sekali daripada Jolene Rometa, yang merumuskan bahawa ibu, bapa dan penjaga yang menolak vaksinasi bagi anak-anak kejagaan mempunyai pelbagai alasan. Namun, mereka berpendapat terdapat jurang komunikasi dan empati dari kalangan profesional perubatan di Malaysia kepada penyakit. Yang kedua, daripada sorotan kajian yang telah dibuat oleh J. Zhang, dia merumuskan bahawa dia mengutarakan bahawa kajian lanjut perlu dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap jururawat dalam mengambil suntikan vaksin influenza. Ketiga, daripada P. Davis, melalui kajiannya, terdapat laman sesawang mendapati daripada 100 laman sesawang berkaitan kesihatan yang dilawati secara rawat, 43% daripadanya merupakan laman penyebaran informasi gerakan anti-vaksin. Yang keempat pula daripada Mufti Wilayah Persekutuan telah menjelaskan bahawa pengambilan vaksin yang mengandungi kandungan yang haram adalah diharuskan dalam keadaan darurat. Yang kelima daripada M. Claramita, M. Claramita menyatakan bahawa jurang komunikasi di antara profesional perubatan dan masyarakat awam di Asia Tenggara adalah amat luas dan kajian lanjut perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti faktor-faktor dominan yang menyumbang kepada permasalahan ini. Terusnya adalah metodologi dan ataupun kaedah penyelidikan yang telah kami buat. Kami telah menggunakan 2 metodologi iaitu kajian internet dan soal selidik untuk tajuk kami. Kajian internet telah dibuat menggunakan sumber-sumber rujukan yang boleh diperolehi melalui internet. Dan ia merangkumi suratan akhbar dan juga artikel dan statistik yang boleh dipercayai dan diperoleh daripada pengkaji yang terdahulu, credible sources. Untuk yang kedua ialah soal selidik, kami telah menyediakan maklum balas ataupun Google Form dan daripada kaedah soal selidik ini, kita telah menyediakan beberapa soalan yang telah diajukan kepada responden secara untuk dijawab. Terusnya, perbincangan dan hasil kajian. Saya akan paskan pada kawan saya. Okey, terima kasih kepada Adira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya saya akan menyambung pembincangan bahagian saya pula iaitu perbincangan dan hasil kajian. Apa yang kita dapat lihat sekarang ini adalah cartapai maklumat latar belakang responden. Seperti yang diketahui, kajian ini dilaksanakan untuk mendapatkan pandangan dan maklumat daripada orang awam tanpa mengira latar belakang pendidikan, pekerjaan, status perkahwinan dan jantina. Oleh itu, maklumat latar belakang responden telah direkodkan bagi melihat kepelbagaian responden yang telah menjawab soal selidik. Borang soal selidik yang diedarkan melalui aplikasi Google Form telah merekodkan jawapan daripada 69 orang responden. Seperti yang kita lihat pada cartapai untuk jantina, 33 orang atau 52.9% daripada responden yang menjawab adalah wanita, manakala 36 orang atau 47.1% daripada responden adalah lelaki. Seterusnya pada cartapai yang kedua adalah berkaitan status perkahwinan. 40 orang atau 63.8% dari responden adalah mewakili responden yang telah berkahwin, manakala 25 orang atau 36.2% dari responden adalah mewakili responden bujang. Okey, seterusnya. Okey, pada cartapai yang ketiga dan keempat, responden yang menjawab juga terdiri dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang pelbagai. Seramai 39 orang atau 59.5% daripada responden adalah bekerja di sektor kerajaan. 13 orang responden atau 18.8% daripada responden adalah dari kalangan pelajar.
9 orang responden atau 13% daripada responden adalah dari sektor swasta dan selebihnya bekerja sendiri atau tidak bekerja. Seterusnya, tahap pendidikan tertinggi juga merekodkan demografi yang pelbagai di mana 23 orang responden atau 33.3% daripada responden mendapat pendidikan tertinggi di peringkat ijazah. 23 orang responden atau 33.3% daripada responden mendapat pendidikan tertinggi di peringkat sijil atau diploma. 16 orang responden atau 23% daripada responden mendapat pendidikan tertinggi di peringkat ijazah sarjana, manakala selebihnya mendapat pendidikan tertinggi di peringkat menengah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya pada cartapan yang kelima, responden diminta untuk menjawab soalan berkaitan kesihatan di mana 58 orang atau 84.1% daripada responden adalah tidak mempunyai penyakit kronik. Manakala 11 orang atau 15.9% daripada responden mempunyai penyakit kronik. Okey, selain itu didapati juga bahawa seramai 60 orang atau 87% daripada responden tidak mempunyai sebarang alahan ubat, manakala 9 orang atau 13% daripada responden mempunyai alahan ubat. Soalan ini dikemukakan bagi mencari pertalian di antara sebab responden menolak vaksinasi dengan faktor kesihatan jika ada. Okey, slide yang seterusnya. Okey, pada slide muka surat 13 ini adalah ringkasan mengenai latar belakang responden untuk ke-6 cartapan yang telah diterangkan sebentar tadi. Okey, yang pertama, seperti diketahui, seramai 69 responden telah menjawab soal selidik yang diedarkan melalui aplikasi Google Form. Seterusnya, 52.9% responden adalah wanita, manakala 47.1% adalah lelaki. Okey, untuk poin yang ketiga, 63.8% atau 44 orang responden telah berkahwin, manakala 36.2% atau 25 orang adalah bujang. Okey, dan akhir sekali ialah responden adalah terdiri daripada pelbagai peringkat umur, pendidikan dan pekerjaan sebagai satu simulasi masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai peringkat pendidikan, pekerjaan dan jantina. Okey, seterusnya saya menyebut Adrian untuk membentang bahagian beliau yang seterusnya. Okey, terima kasih diucapkan. Jadi saya akan teruskan pemandangan kita. Jadi soalan yang seterusnya kami ajukan adalah apakah pendapat anda mereka tadi tentang pengambilan vaksin. Jadi apa yang kita dapat lihat daripada demografi graf ini, kita melihat warna biru dia mendominasi capai iaitu dengan 63.8%, di mana warna biru merupakan penyokong pengambilan vaksin. Selepas itu diikuti dengan warna merah dengan warna oranye. Jadi warna merah ini mereka merupakan golongan yang menolak pengambilan vaksin dengan 29%, iaitu 20 orang. Okey, jadi yang menyokong vaksin dari pula adalah dalam 44 orang. Jadi seterusnya yang belum membuat keputusan lagi, iaitu warna oranye, belum membuat keputusan dalam mengambil vaksin adalah 5 orang dengan 7.2%. Okey, seterusnya. Okey, daripada analisis perbincangan dan hasil kajian latar belakang responden tadi, kami mendapati bahawa 25 responden daripada 69 responden merupakan golongan yang belum membuat keputusan dalam menerima vaksin ataupun yang menolak vaksin. Jadi daripada 25 orang tadi, kami mendapati bahawa 8 orang responden adalah golongan yang mempunyai ijazah sarjana muda. 5 orang pula mempunyai tahap pendidikan sehingga ijazah sarjana, dan 8 orang
responden mempunyai pendidikan sehingga sijil ataupun diploma, dan baki 2 orang pula merupakan golongan yang mempunyai pendidikan sehingga pendidikan menengah. Okey, jadi daripada demografi graf tadi, kita dapat tahu bahawa dalam kalangan 25 orang responden yang menolak ataupun belum membuat keputusan tadi, kita dapat tahu bahawa 16 orang merupakan wanita, manakala 9 orang pula adalah lelaki. Jadi dari segi pekerjaan pula yang menolak vaksin, mereka terdiri daripada sektor kerajaan, iaitu seramai 15 orang, manakala bakinya adalah daripada sektor-sektor lain, iaitu dalam 10 orang. Okey. Jadi dapat kita simpulkan bahawa gejala menolak vaksin ini dia berlaku di semua peringkat dan tak kira daripada peringkat pendidikan, pekerjaan maupun jantina. Seterusnya. Okey, perbincangan dan hasil kajian objektif 1. Jadi objektif 1 tadi adalah kita mengenal pasti punca penolakan vaksin. Jadi soalan ini kami telah ajukan kepada mereka yang menolak vaksin ataupun yang belum membuat keputusan dalam mengambil vaksin. Jadi soalan pertama adalah, saya percaya bahawa coronavirus ini ataupun COVID-19 ini benar membahayakan. Jadi apa yang kita lihat ini, skala 1 merupakan sangat tidak percaya, manakala skala 5 adalah sangat percaya. Jadi apa yang kita lihat daripada yang tidak percaya, skala 1 dan skala 2, kita lihat golongan pilihan ini adalah sangat tinggi, iaitu yang tidak percaya adalah dengan 3 orang, itu 12%, dan yang sangat tidak percaya adalah 9 orang dengan 36%. Jadi ini adalah merupakan golongan yang sangat tinggi. Manakala untuk yang percaya dan sangat percaya bahawa coronavirus ini bahaya adalah dengan 6 orang, iaitu 24%, dan 2 orang pula sangat percaya, iaitu 2 orang dengan 8%. Manakala bakinya yang masih ragu-ragu adalah dengan 5 orang, iaitu 20% tadi. Jadi apa kita dapat simpulkan bahawa orang yang menolak vaksin ini, majoriti mereka tidak percaya bahawa COVID-19 ini sangat membahayakan. Okey, seterusnya. Okey, soalan kedua pula adalah kami bertanyakan kepada mereka, siapakah yang menggalakkan mereka untuk menolak vaksin. Jadi apa yang kita lihat daripada graf ini, golongan yang menolak vaksin atas inisiatif sendiri adalah sangat tinggi, iaitu dengan merekodkan 18 orang responden, iaitu 72%. Manakala yang menolak vaksin atas galakan ahli keluarga pula adalah dengan 2 orang, dengan 3 orang, iaitu 12%, dan atas galakan pekerjaan adalah 2 orang, itu 8%. Manakala yang menolak vaksin atas sebab-sebab lain yang kami tidak pasti adalah 4 orang, iaitu dengan 16%. Jadi daripada graf ini kita dapat tahu bahawa kebanyakan yang menolak vaksin ini bukanlah daripada hasutan diri sendiri, akan tetapi itu merupakan pilihan mereka sendiri kerana mereka memilih inisiatif sendiri dalam penolakan vaksin. Okey, seterusnya. Okey, soalan seterusnya adalah mengenai faktor-faktor yang membuatkan golongan anti vaksin ini menolak vaksin. Jadi apa yang kita dapat simpulkan daripada graf ini, untuk faktor keselamatan, kita lihat bahawa 18 orang telah memilih faktor keselamatan sebagai alasan mereka untuk menolak vaksin, iaitu dengan 72%. Diikuti dengan 10 orang pula yang menolak vaksin atas faktor kesihatan dengan 40%. Dan seterusnya, faktor keagamaan, terdapat 7 orang responden memilih ia sebagai faktor untuk penolakan vaksin, dan 5 orang pula menolak vaksin kerana mereka kurang mendapat maklumat mengenai vaksin ini. Jadi 6 orang pula menolak vaksin atas faktor-faktor lain. Jadi mereka
Jadi kita tidak tahu apakah faktor itu kan. Jadi rata-rata yang menolak vaksin ini selepas kami sidik daripada data mereka, kebanyakan yang menolak vaksin atas faktor keselamatan merupakan individu yang menolak vaksin atas inisiatif diri sendiri tadi. Jadi inilah yang kita dapat lihat daripada mereka. Okay, seterusnya saya akan berikan perbincangan ini kepada individu seterusnya. Terima kasih Adrian. Saya akan menyambung perbincangan dan hasil kajian atau objektif 1 kami, iaitu dengan penyertaan antibodi badan sendiri sudah cukup untuk melawan penyakit disebabkan virus corona. Daripada data yang diterima, keramaiannya sangat bersetuju dengan antibodi badan sendiri sudah cukup untuk melawan penyakit disebabkan virus corona ini, dan merupakan 19 orang ataupun 76% daripada responden, manakala dua orang ataupun 8% daripada responden hanya bersetuju bahawa antibodi mereka sendiri sudah memadai untuk melawan virus COVID-19 ni. 4 orang ataupun 16% daripada responden berpendapat bahawa antibodi mereka adalah penyataan antibodi pada mereka sudah cukup adalah neutral, dan di sini kita dapat membuat satu konklusi bahawa semua anti vaksin ataupun golongan-golongan yang tidak mahu mengambil vaksin bersetuju dan berpendapat bahawa antibodi diri sendiri ataupun antibodi yang mereka ada atau possess sudah cukup ataupun sudah memadai untuk melawan dan mencegah COVID-19 ini. Seterusnya, dengan penyataan ubat tahan sakit seperti paracetamol dan vitamin yang cukup sudah memadai untuk melawan virus corona di dalam badan. Daripada data yang telah diambil, terdapat variasi jawapan dan pendapat tentang ubat tahan sakit seperti paracetamol dan pengambilan vitamin untuk melawan COVID-19 ni. 1 orang ataupun 4% daripada responden dan 2 orang ataupun 8% daripada responden keseluruhan tidak percaya bahawa COVID-19 boleh dilawan dengan ubatan. Manakala 6 orang ataupun 24% daripada responden merasakan neutral bahawa dengan pengambilan ubatan boleh mencegah COVID-19. Lebihan 3 orang ataupun 12% daripada responden dan 13 orang ataupun 52% daripada responden bersetuju dengan pengambilan ubatan dapat melawan virus COVID-19 ini. Kesimpulannya, kita dapat melihat bahawa lebih 80% daripada responden berkeyakinan dengan keberkesanan kesimpulannya lebih daripada 80% daripada responden berkeyakinan dengan keberkesanan ubat tahan sakit seperti paracetamol dan vitamin sudah cukup untuk mereka melawan ataupun mencegah COVID-19 itu tadi. Seterusnya, saya akan mengambil vaksin sekiranya kebanyakan masyarakat telah mengambil vaksin. Data menunjukkan bahawa persetujuan golongan anti vaksin untuk mengambil vaksin ini jika kebanyakan masyarakat telah mengambil vaksin, maknanya bila ramai orang dah ambil, baru mereka ambil. Okay, 15 orang ataupun 60% daripada responden ini adalah yang teramai dan 3 orang ataupun 12% daripada responden ini tidak bersetuju dengan pendapat tersebut. Manakala 5 orang ataupun 20% daripada responden itu merasakan neutral bahawa mereka akan mungkin bertukar pendapat ataupun mereka akan mengambil vaksin bila mana ramai orang ataupun orang di sekeliling mereka mengambil vaksin pada masa akan datang. Lebihan 2 orang daripada responden itu bersetuju dengan penyataan soalan dan akan mengambil vaksin. Data ini menunjukkan bahawa sebilangan besar golongan anti vaksin ini mempunyai pendirian yang sangat tetap dan tidak akan terpengaruh dengan masyarakat sekeliling yang mengambil vaksin. Seterusnya saya akan paskan pada next presenter. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi sebagai rumusannya, menerusi data yang diterima, kita dapat mengenal pasti beberapa punca penolakan vaksin dari kelompok anti vaksin ini. Golongan anti vaksin ini tidak percaya bahawa
COVID-19 ini membahayakan. Itu satu konklusi yang kita dapat berikan. Sebilangan besar daripada mereka juga menolak vaksin atas inisiatif diri sendiri, dan alasan yang diberikan kebanyakannya adalah disebabkan faktor-faktor keselamatan. Terdapat juga keyakinan yang tidak munasabah bahawa antibodi mereka sudah mencukupi untuk melawan penyakit COVID-19 di dalam badan. Mungkin akibat daripada salah makluman ataupun salah pemahaman. Majoriti golongan anti vaksin yang menolak vaksin juga adalah atas dasar inisiatif diri sendiri dan kebanyakannya enggan menerima vaksin. Jadi boleh disimpulkan mereka ini di kalangan orang-orang yang degil. Jadi kebanyakan daripada golongan anti vaksin ini juga mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan mempunyai pekerjaan yang tetap dan stabil. Terutama kebanyakannya bekerja di dalam sektor kerajaan. Jelas kita daripada data-data yang ada ni bahawa andaian golongan anti vaksin terdiri daripada golongan yang kurang berpengetahuan ataupun yang tercicir pelajaran adalah sama sekali tidak benar. Okey, seterusnya saya akan meneruskan perbincangan perbincangan hasil kajian objektif kedua. Okey. Para responden telah diajukan dengan pernyataan, saya yakin mengambil vaksin dapat mencegah daripada jangkitan COVID-19. Okey, soalan ini adalah dijawab daripada golongan-golongan yang menyokong vaksin. Daripada pernyataan tersebut, okey, dapat diperhatikan bahawa 23 orang ataupun 52.3% daripada responden adalah sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. 15 orang ataupun 34.1% daripada responden juga bersetuju. Boleh dikatakan kesemua golongan yang menyokong vaksin adalah bersetuju dengan pendapat bahawa saya yakin mengambil vaksin dapat mencegah daripada jangkitan COVID-19. Seterusnya. Okey, seterusnya pernyataan saya faham bahawa vaksin boleh memudaratkan kesihatan telah diberikan kepada para penyokong vaksinasi. Okey, daripada pola jawapan yang diberikan terdapat pelbagai. Jadi maksudnya jawapan yang diberikan dengan skala 1 adalah sangat tidak faham dan skala 5 adalah sangat faham. Okey, daripada data yang diterima seramai 12 orang ataupun 27% menyatakan sangat faham. Manakala 8 orang ataupun 18.2% daripada responden meragui bahawa vaksin boleh memudaratkan kesihatan. Jadi 2 orang ataupun 4.5% daripada responden menyatakan mereka masih tidak faham bahawa vaksin boleh memudaratkan kesihatan. Manakala 15 orang ataupun majoritinya iaitu mewakili 34.1% daripada responden menyatakan bahawa mereka sangat tidak faham bahawa vaksin boleh memudaratkan. Okey, data ini jelas menunjukkan bahawa kefahaman mengenai kemudaratan vaksin masih lagi berada pada tahapnya minimal. Sebab kalau diperhatikan pola jawapan masih ada yang sangat tidak faham, manakala ada yang sangat faham. Oleh itu mungkin terdapat sebarang kelemahan dalam penyampaian maklumat semasa menyampaikan vaksin. Okey, seterusnya. Pernyataan seterusnya adalah saya berpendapat bahawa golongan anti vaksin tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang perubatan. Ini adalah untuk melihat persepsi masyarakat yang menyokong vaksin terhadap golongan yang tidak mengambil vaksin. Okey, daripada data yang diberikan 50% ataupun 22 orang daripada responden adalah sangat bersetuju, 9 orang adalah ataupun 20.5% adalah bersetuju, 9 orang mempunyai pandangan yang neutral, selebihnya ataupun 4 orang daripada responden adalah tidak bersetuju dengan pandangan ini. Okey, jadi daripada analisis yang sebelumnya kita perhatikan bahawa pernyataan ini adalah tidak benar, tetapi masih ramai lagi orang yang menyokong vaksin mempunyai tanggapan yang salah terhadap tahap pendidikan dan ilmu pengetahuan para penyokong anti vaksin. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada penyampai seterusnya. Okey, baik. Kita teruskan dengan perbincangan hasil kajian yang berkaitan dengan objektif 2 ni, yang mana kita nak mengkaji persepsi masyarakat terhadap
golongan anti-vaksin ni lah. Okey, kenyataan yang seterusnya adalah saya berpendapat bahawa golongan anti-vaksin adalah golongan yang membahayakan masyarakat. Okey. So jadi apa yang kita dapat lihat daripada graf ni, seramai 44 orang sahaja daripada jumlah keseluruhan iaitu 69 responden yang kita survey, yang kita dapat. Jadi daripada 44 orang ni hanya 4 orang ataupun 9.1% sahaja yang tidak bersetuju dengan kenyataan inilah. Jadi 34 orang manakala 6 orang lagi tidak pasti dengan kenyataan yang kita keluarkan ni. Jadi bila kita perincikan daripada 4 orang yang tidak bersetuju ni, 3 daripadanya berpendapat bahawa antibodi diri sendiri secara semula jadi sudah cukup untuk melawan COVID-19. Okay. Yang fakta yang kedua adalah ketiga-tiga responden ni juga berpendapat cukup sekadar ubat tahan sakit seperti paracetamol dan juga vitamin tambahan ni cukup untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ni. Okay. Jadi yang selebihnya lebih kurang dalam 34 orang ni mereka bersetuju bahawa mereka mengatakan golongan anti-vaksin ni adalah membahayakan masyarakat. Okey. Seterusnya kenyataan yang seterusnya untuk kita tengok persepsi masyarakat ni pula yang adalah saya berpendapat golongan anti-vaksin mendapat maklumat yang tidak sah mengenai vaksin. Okey, ini berkaitan dengan cara penyampaian maklumat itu sendiri ataupun cara golongan-golongan ni mendapat maklumat tu. Okey. Jadi apa yang kita tengok dalam graf ni adalah sama juga, seramai 44 orang daripada 69 responden yang menjawab soalan ni. Selebihnya tu kita tak pasti sama ada dia skip soalan ni ataupun dia memang tak nak bagi pendapat tentang kenyataan ni lah. Okey. Jadi seramai 35 daripada 44 orang ni bersetuju yang mana golongan anti-vaksin ni mendapat maklumat yang tidak sah. Okey. Cuma yang kita lihat 4 orang dari yang memberikan skala 1 hingga 2 tu yang tidak bersetuju dengan pendapat ni. Okey. Jadi majoriti kita tengok daripada 44 orang ni, majoriti responden bersetujulah dengan kebanyakan golongan anti-vaksin ni tidak memastikan kesahihan maklumat yang mereka perolehi. Okey. Jadi dalam masa yang sama juga, berdasarkan soalan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang perubatan, kita dapat lihat golongan-golongan anti-vaksin ni dia tidak bersetuju bahawa mereka tidak mempunyai apa-apa ilmu tentang berkaitan dengan perubatan ni lah. Jadi dia boleh kata dia tak nak mengakulah yang diorang ni tak ada ilmu langsung. Jadi kita dapat lihatlah macam mana dia tolak ilmu berkaitan dengan perubatan tu sendiri. Okey. Jadi seterusnya jadi apa-apa yang soalan yang kita ajukan berkaitan dengan objektif 2 ni tadi yang mana kita nak mengkaji persepsi masyarakat terhadap golongan-golongan anti-vaksin di Malaysia ni. Okey. Melalui data soal selidik yang kita perolehi, rata-rata golongan yang menyokong vaksin dia mempunyai persepsi yang negatif terhadap golongan yang menolak vaksin ni. Sebagai contoh, kita dapat tengoklah daripada soalan-soalan survey ataupun kenyataan survey yang kita bagi pada mereka. Jadi kita nampak dari segi pengetahuan tentang COVID-19 dan juga vaksin ni, dia masih berada di tahap yang masih rendah lah di kalangan golongan-golongan yang anti-vaksin ni. Okay. Yang keduanya adalah berkaitan dengan sumber maklumat yang tak pasti ataupun dia tak pasti dia punya sumber dia, kesahihannya. Jadi dia menjadikan rujukan kepada golongan-golongan yang menolak vaksin ni. Maksudnya macam dia tak pasti benda tu sahih ataupun tidak, asalkan benda tu lebih kepada keburukan vaksin tu sendiri
dia akan pegang betul-betul, dia akan jadikan itu sebagai alasan untuk dia tolak vaksin. Okay? Dan yang ketiga dalam objektif yang kedua ni adalah trend terikut-ikut. Okay, tanpa pendirian yang tetaplah untuk mendorong kepada individu-individu ni menolak vaksin. Okay, itu untuk yang objektif 2. Okay. Seterusnya kita akan tengok pula untuk objektif 3. Okay, silakan. Okey, untuk objektif yang ketiga iaitu mengkaji kepentingan vaksinasi dalam era COVID-19 ini. Jadi soal pernyataan pertama yang telah diajukan kepada responden adalah mengenai sumber maklumat yang mereka rujuk untuk mendapatkan maklumat tentang COVID-19 dan juga vaksinasi. Okey, jadi melalui graf yang dilampirkan di hadapan anda, kita dapati pola sumber maklumat adalah pelbagai. Okey, namun yang paling tinggi adalah 55 orang merujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga seramai 52 orang ataupun 75% merujuk kepada internet dan juga saluran televisyen. Okey, dapat diperhatikan di sini walaupun hampir kesemua responden mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih, terdapat juga yang mendapatkan daripada lain sumber, contoh iaitu 29 orang. Ini menyebabkan kepelbagaian sumber yang menjadi rujukan. Okey, ada di antaranya yang sahih seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, mungkin daripada saluran televisyen. Jadi ini seterusnya mempengaruhi pemilihan mempengaruhi golongan yang menolak vaksinasi untuk membuat keputusan sama ada untuk mengambil vaksin ataupun menolak vaksin. Okey, seterusnya. Okey, soalan pernyataan seterusnya diajukan kepada responden adalah coronavirus hanya membawa kepada penyakit biasa saja dan penyakit kronik hanya disebabkan oleh virus lain. Okey, pola di sini juga adalah sangat luas. Okey, hampir setara. Boleh dikatakan jawapan yang orang yang sangat bersetuju dan juga sangat tidak bersetuju hampir sama. Jadi boleh disimpulkan di sini terdapat pelbagai tafsiran bahawa mengenai bahaya COVID-19. Walaupun semua responden mendapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang sama. Ini dapat kita perhatikan daripada soalan yang sebelumnya. Okey, jadi di sini boleh disimpulkan bahawa terdapat kecelaruan maklumat yang disampaikan. Sama ada responden-responden ini adalah terlalu selektif dalam memilih penerangan ataupun penerangan yang diberikan adalah tidak berkesan. Soalan seterusnya. Slide seterusnya. Okey, slide seterusnya. Pernyataan seterusnya adalah yang diajukan adalah vaksinasi merupakan satu kaedah yang berkesan untuk membendung penularan penyakit COVID-19. Jadi hanya lebih kurang 52% yang bersetuju dengan pernyataan tersebut. Manakala selebihnya adalah tidak bersetuju ataupun belum lagi membuat keputusan. Okey. Jadi yang ini kalau kita perhatikan daripada latar belakang laporan latar belakang yang sebentar tadi, ini adalah yang menyokong adalah daripada golongan penyokong vaksin dan juga yang tidak bersetuju adalah daripada golongan yang menolak vaksin. Jadi dari data ini juga menunjukkan bahawa penyampaian maklumat yang sahih daripada pihak Kementerian Kesihatan perlu ditambah baik agar keyakinan orang ramai terhadap keberkesanan vaksin dapat ditingkatkan. Soal pembentangan seterusnya saya akan serahkan kepada rakan yang lain. Okey, seterusnya pertanyaan yang ditujukan kepada responden iaitu semua lapisan masyarakat perlu mengambil vaksin COVID-19. Apa yang boleh diperhati daripada 69 orang responden? First, 16 orang atau 23.3% sangat tidak bersetuju dan 1 orang atau 1.4% bahawa setiap golongan masyarakat perlu divaksinasi. Selebihnya 9 daripada 16 orang
yang tidak bersetuju dengan berpendapat ini adalah mereka yang telah berkahwin. Kebarangkalian mereka masih bimbang tentang kesan vaksin ini terhadap kanak-kanak. Dalam masa yang sama, kesemua responden yang tidak setuju ini masih mendapatkan maklumat tentang vaksin di saluran yang betul dan sah. Okey, seterusnya. Seterusnya, pertanyaan yang ditujukan kepada responden iaitu vaksin adalah halal dan boleh diambil oleh semua golongan masyarakat. Apa yang kita boleh diperhatikan daripada 69 orang responden ini? 12 orang atau 17.4% sangat tidak bersetuju dan 2 orang atau 2.9% tidak bersetuju. Selain itu, 44 orang atau 63.7% pada skala 4 hingga 5 bersetuju dengan kenyataan ini. Jadi, kesemua 14 orang yang tidak bersetuju dengan kenyataan ini juga tidak percaya tentang keberkesanan vaksin terhadap COVID-19. Jadi, apa yang kita dapat diperhatikan bahawa pentafsiran terhadap maklumat yang diterima dari sumber yang sama adalah berbeza. Ada kemungkinan terdapat kegelinciran maklumat semasa proses penyampaian maklumat oleh KKM. Seterusnya, ini adalah rumusan objektif 3 hasil daripada 5 soalan yang ditujukan oleh kepada responden. Seperti yang diketahui, objektif 3 adalah menganalisis kepentingan vaksin terhadap masyarakat semasa pandemik COVID-19. Daripada soalan yang telah ditujukan kepada responden, yang pertama, masih terdapat jurang yang ketara berkenaan kefahaman tentang bahayanya COVID-19. Antara faktor utama yang menyumbang kepada jurang ini adalah kaedah penyampaian maklumat berkaitan vaksin dan bahaya COVID yang masih kurang berkesan. Selain itu, responden masih lagi mempunyai keraguan berkenaan keberkesanan vaksin dan keselamatan orang yang divaksinasi. Oleh kerana banyak kes kematian sebelum ni akibat divaksinasi. Okey. Dan terakhir, sebagai inisiatif untuk meningkatkan taraf kesihatan dan menjaga keselamatan kepada wabak COVID-19, majoriti responden menyokong program vaksinasi kebangsaan bagi mencapai imuniti kelompok. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada kawan. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, terima kasih diucapkan. Jadi untuk kesimpulan dan cadangan, jadi apa yang kita dapat simpulkan daripada analisis ini merupakan satu tujuan untuk memahami punca penolakan vaksin dalam kalangan kelompok yang menolak vaksin. So, kita lihat pula mereka punya persepsi umum terhadap kelompok yang menolak vaksin dan kita mendapat pandangan umum tentang vaksin ini daripada orang awam. Jadi, ketiga-tiga ini tadi merupakan objektif 1, 2 dan 3. Seterusnya, jadi sebagai rakyat Malaysia, setiap individu memang dijamin hak masing-masing untuk mengutarakan pendapat masing-masing. Jadi adalah wajar bagi kita untuk dengar semua pendapat mereka walaupun berbeza. Akan tetapi untuk kemaslahatan umum, masyarakat haruslah diutamakan berbanding pendapat peribadi. Okey, oleh itu semua pihak haruslah memainkan peranan penting dan tanggungjawab bersama untuk mengubah persepsi golongan anti-vaksin ini. Okey, jadi cadangan untuk menambah baik kita punya kajian ini. Jadi kami bercadang agar kajian ini diperluaskan lagi kepada komuniti luar, iaitu seperti di luar negara yang mempunyai taraf ekonomi dan pendidikan yang setara seperti Indonesia, Brunei dan seterusnya bagi mendapat demografi responden yang pelbagai. Okey, seterusnya slide. Okey, jadi untuk penghargaan kami mengucapkan skalon penghargaan kepada Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM kerana telah memberikan kami peluang dalam menjalankan tugasan dan analisis ini, iaitu mengenai kajian masyarakat anti vaksin.
Di samping itu, kami ingin ucapkan jutaan terima kasih juga diberikan kepada pensyarah kami, iaitu Dr. Zawiyah Haji Mat, dalam menjayakan dan memberikan panduan sepanjang kajian dijalankan. Jadi, sekian saja pemandangan kami daripada Kumpulan 8. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih.